Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Imam, dihormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah maghrib yang telah disusun di Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kebaikan dan kebajikan kepada kita serta memberikan kepada kita kurniaan demi kurniaan yang membawa kepada rahmat dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membawa kepada kita kebaikan dunia dan juga akhiratnya insya-Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sambung perjalanan kitab kita. Kita berada di bawah tajuk kekhusyukan dan kehadiran hati dalam solat merupakan syarat. Kekhusyukan dan kehadiran hati dalam solat merupakan satu syarat. Di bawah tajuk besar kita iaitu tazkiyatun nafs fi salah, penyucian jiwa melalui perintah solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kuliah yang lalu kita berhenti kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juga Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW bersabda, kam min qa'imin hadduhu min salatihi ta'ab wan nasab. Berapa ramai di kalangan orang yang mengerjakan salat hanya memperolehi letih dan juga payah. Ini tajuk ataupun tempat kita berhenti pada kuliah kita yang lalu. Asalnya hampir dekat sebulan dah kita tak berkuliah, tak bertemu di atas kekangan waktu dan kurangnya kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan urusan keduniaan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan kita sebut juga pada kuliah yang lalu, hadis seumpama dengan ini juga akan kita dengar, akan dibicarakan secara panjang lebar dan disebut pada tiap-tiap malam-malam Ramadan dalam tempoh kurang daripada 15 hari daripada malam ini. Bahawa kata Nabi SAW, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa yang tidak mendapat dan tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan juga dahaga. Dan pada malam ini kita membicarakan dan menyebutkan kembali kata Nabi SAW, begitu juga dengan salat. Berapa ramai di kalangan umatku, di kalangan manusia yang mengerjakan salat namun ianya tidak memperolehi apa-apa pun melainkan letih dan juga susah payah. Maksud Rasulullah SAW adalah orang yang lalai di dalam salat. Terbalik kepada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka neraka wail ataupun celakalah bagi mereka yang mengerjakan salat. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan, kelapangan, nikmat iman, kesungguhan untuk sama-sama kita menyantuni perintah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali
kita tidak boleh untuk merasakan kita bagus. Kita tidak boleh merasakan kita dah terlalu terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah merasakan kita sempurna. Kita merasakan bahawa ancaman-ancaman tentang neraka Allah Subhanahu wa taala dah tak lagi kena kepada batang tubuh kita. Namun kita mengingatkan diri kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala itu terlalu mahal untuk kita milikinya. Syurga Allah Subhanahu wa taala itu terlalu mulia dan terlalu tinggi untuk kita mengimpikannya, melainkan hanya dengan belas ihsan, rahmat, pengampunan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala jualah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya kelak. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita itu perlu untuk diambil sebagai suatu bentuk perintah yang ulung, yang utama, yang perlu disempurnakan dengan kegigihan, dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Bukan sekadar bertaklid, bukan sekadar mengikut orang angkat takbir macam ni, kita angkat takbir macam ni. Orang baca benda ni, kita buat macam ni. Orang talaffuz dengan niyah sebelum salat, kita pun ikut talaffuz bin niyah. Orang baca a'udzubillah, ayat kursi, qul a'udzu birabbin nas, tu imam dah sampai waladhdallin amin, kita tak habis lagi baca ayat kursi. Kita mengikuti tanpa ada dalil yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengiringi setiap perbuatan solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah solat, ya. Solat baik di sisi Allah, ya. Adakah mengerjakan solat itu baik, ya. Tapi adakah boleh dikerjakan mengikut suka hati kita dan mengikut waktu dan bila kita merasakan ianya baik maka kita nak buat. Contoh pada malam ni, berapa ramai di kalangan orang-orang Islam yang mendirikan solat sunat nisfu Sya'ban. Ni malam nisfu Sya'ban, malam ni berapa ramai di kalangan orang-orang Islam di atas muka bumi ni yang berdiri mengangkat takbiratul ihram dengan niat, aku mengerjakan solat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai malam ni yang sekarang ni, yang tu imam, yang khalifah sedang mula memimpin Al-Fatihah wa Yasin. Yasin yang pertama niat untuk panjang umur, tak sambung pula dengan Yasin yang kedua yang diniatkan untuk murah rezeki. Yasin yang ketiga minta dengan niat untuk dimatikan dalam husnul khatimah, dengan merasakan kebaikan yang mereka lakukan, namun tidak berpandukan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa yang ustaz boleh bawakan bahawa kebaikan itu juga diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa taala? Buktinya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah berapa ramai di kalangan umatku yang mengerjakan salat yang tidak mendapat apa-apa daripada salat yang dia kerjakan, melainkan letih dan juga susah payah. Berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapat apa-apa habuan daripada puasanya, melainkan lapar dan juga dahaga. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan, fawailul lil musallin, neraka wail itu juga diancam bagi orang-orang yang lalai di dalam solat. Maknanya perintah solat, perintah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tidak diikuti di atas manhaj yang betul, maka kita akan diancam oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diancam oleh neraka dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diancam dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab, kata Allah dalam surah Ibrahim pada ayat yang keempat. Ayat yang ke-44, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada manusia, akan datang suatu hari di mana mereka akan diuji dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tangguhkan azab ke atas kami ya Allah, kembalikanlah kami ke atas muka bumi-Mu ya Allah, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, maka nescaya kami pasti akan mengikuti perintah-Mu ya Allah, dan kami pasti akan mengikuti setiap apa yang ditunjukkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata Allah Subhanahu wa taala tidak memperingatkan,
Kita tidak boleh untuk mencabar Allah Subhanahu wa taala besok di hadapan Allah Azza wa Jal. Bahawa dahulu kamu tidak memperingatkan yang demikian, ya Allah. Kami ingat semua benda asalkan baik, semua kami boleh buat. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-44. Ada manusia yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan azab kepadanya, untuk diminta dia kembali ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu setelah mana dia melihat azab ada di hadapan mata kepalanya, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, ya Allah, kembalikanlah kami ke atas muka bumi, nescaya kamu akan melihat kami akan mengikuti perintahmu ya Allah, dan kami akan mengikuti setiap apa yang dibawa oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas muka bumi sekarang kita abaikan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita abaikan perintah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok kita diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sudah lagi tidak memberikan manfaat kepada kita, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan kita ke atas muka buminya setelah muka bumi ini semuanya telah dikiamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang lalai, padahal orang-orang yang salat adalah orang-orang yang bermunajat, yang berbicara dengan Tuhannya, bagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan pembicaraan yang disertai dengan kelalaian tidak boleh lagi dianggap ianya sebagai munajat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata almarhum Syekh Sa'id Hawa, bahawa sesungguhnya salat itu adalah merupakan munajat, merupakan perbicaraan antara seorang manusia, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dinamakan dengan munajat, maka orang yang lalai dalam perbicaraan, orang yang lalai di dalam sesuatu yang dinamakan dengan munajat, maka dia tak layak lagi untuk berada ataupun disebutkan sebagai seorang hamba yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikianlah dia diancam oleh api neraka Allah Azza wa Jal. Penjelasan zakat, jika dilalaikan makna batinnya misalnya, maka sesungguhnya zakat itu sendiri tetap bertentangan dengan syahwat dan amat berat bagi suatu jiwa. Begitu juga dengan puasa, dapat melemahkan kekuatan dan menghancurkan kekuatan hawa nafsu yang merupakan alat bagi syaitan. Jadi tidak terlalu sukar untuk mencapai maksud ini di sebalik penunaian zakat dan juga puasa, sekalipun ditunaikan dalam kelalaian dan tidak khusyuk. Begitu juga haji, berbagai amalan teramat berat yang memerlukan mujahadah yang keras, yang menyakitkan, sama sahaja amalan itu dikerjakan dengan ketidakhadiran hati ataupun tidak. Zakat, puasa, jaga amalan yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam sampai tenggelam matahari. Zakat, bawa keluar duit bagi, dalam kelalaian ataupun tidak dalam kelalaian. Menunaikan haji, melontar, tawaf, mata tengok sana tengok sini, setiap amalan itu dia menunjukkan bahawa sah, sudut pandangnya sahih, amalan itu tidak perlu lagi untuk ditunaikan semula dan sebagainya. Namun berbeza dengan solat, amalan-amalannya hanya zikir, membaca Al-Quran, rukuk, sujud, berdiri, duduk, yakni duduk antara dua sujud, duduk dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Zikir adalah berdialog dan bermunajat kepada Allah. Maksud di sebalik zikir mungkin sahaja pembicaraan dan dialog, ataupun mungkin juga huruf-huruf dan suara-suara yang harus dikerjakan oleh lisan sebagai ujian ke atas manusia. Tidak diragukan lagi bahawa kemungkinan ada kedua-dua ini tidak sah dengan menggerakkan lisan dan huruf-huruf dan suara-suara teramat mudah bagi orang-orang yang lalai. Tidak teramat mudah bagi orang-orang yang lalai. Tidak ada ujian dalam perbuatan mereka. Apa yang dimaksudkan adalah huruf-huruf yang merupakan pengucapan, dan huruf-huruf itu tidak mungkin disebut sebagai ucapan kecuali jika menyatakan apa yang ada di dalam hatinya, dan perkara tersebut tidak dapat menyatakan apa yang ada di dalam hatinya kecuali dengan kehadiran hati. Setiap lafaz solat dia tak sama, puasa tahan diri,
Zakat baru keluar duit. Ibadat haji dia ada wukuf, dia ada tawaf, dia ada sa'i, jalan pergi balik, tawaf, pusing keliling Kaabah, kemudian pergi duduk wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, kemudian pergi duduk pula mabit yang dinamakan dengan mabit di Muzdalifah, kemudian ada yang dinamakan dengan hari tasyrik, melontar hari pertama, melontar hari kedua, melontar hari ketiga, kemudian dia bercukur kepala. Dia mungkin boleh melakukan tanpa perlu ada kehadiran hati. Tapi tidak sama dengan solat. Solat yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Ketika mengangkat takbiratul ihram, nanti kita akan bahaskan nanti dalam 3-4 muka surat lagi, kita akan bahaskan bagaimana keadaan kita mengangkat takbiratul ihram. Dan akan dibicarakan daripada awal bagaimana kita menyucikan diri kita dengan wuduk. Sejak mana kita membersihkan wajah kita, tangan kita, membasuh, menyapu air di sebahagian kepala kaki kita, menyantuni wuduk dengan baik, memerhatikan wuduk, bukan sekadar memberikan basuhan kepada zahiriyah anggota tubuh badan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, tapi ia juga berfungsi untuk membasuh luka dan juga taubat dosa di dalam diri yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenakan pakaian yang baik, mengenakan pakaian yang bagus, berwangi-wangian mengikut sunnah Nabi SAW, berada di tempat solat dengan baik, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, mengangkat takbir Allahu Akbar, menyantuni setiap perbuatan dalam satu pergerakan yang khusus yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan sebaik mungkin. Mana mungkin, kata almarhum Syekh Said Hawa, satu orang angkat takbir Allahu Akbar sedangkan hatinya entah berada di mana-mana. Hatinya tidak sedar dia sedang mengucapkan Allahu Akbar, kalimah Allah yang maha besar yang menjadi prasyarat untuk dia masuk dalam salat. Tadi dia mengambil wuduk yang menjadikan sebahagian daripada perkara untuk memungkinkan dia melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wuduk miftahus salah. Wuduk itu kunci, anak kunci untuk masuk ke dalam salat. Dah diperbaharui, dah diperbaiki, dah disempurnakan dengan baik. Dia ada satu lagi anak kunci untuk dia perhatikan dengan sebaik mungkin yang dinamakan dengan takbiratul ihram. As-salah muftatihatun bitakbir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan satu perkara yang dibukakan anak kuncinya dengan takbir. Ketika melafazkan Allahu Akbar, segala bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam seluruh diri dan jiwa raga kita. Tidak ada lagi yang lebih besar. Begitu juga sebelumnya lagi akan disebutkan oleh almarhum Syekh Said Hawa, ketika dikumandangkan hayya 'alas salah, ketika dikumandangkan hayya 'alal falah, tidak ada lagi yang lebih besar, tidak ada lagi seruan yang terindah, tidak ada lagi seruan yang lebih patut untuk diutamakan dan dilekatkan di pintu-pintu masjid, melainkan seruan ilahi, melainkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, arihna ya Bilal, wahai Bilal, tenteramkan kami. Apa maksud hadis tersebut? Yakni Nabi SAW mengisyaratkan agar Bilal bangun untuk mengisyaratkan dan mengumandangkan azan bila masuk waktunya. Kerana bila Bilal mengumandangkan azan, ianya mententeramkan jiwa raga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, masuk kepada berwuduk sampai kepada mengangkat takbiratul ihram, tidak ada lagi kebesaran manusia dalam diri, tidak ada lagi kebesaran pangkat dan juga kedudukan, tidak ada lagi kebesaran kemewahan harta benda yang kita miliki, melainkan kita hanyalah hamba sahaya yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap Qadi Rabbil Jalil, untuk memerhatikan solat yang dititipkan kepada kita, yang di-Isra' Mi'rajkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk mendapatkannya sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah kurnian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian Nabi mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu perlu untuk salat sebagaimana aku salat. Bukan kamu salat ikut syekh salat, ikut habib salat, ikut tok guru mana salat, bukan. Tapi salatlah kamu mengikut cara aku salat, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan dimasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan segala bentuk kebesaran makhluk daripada diri kita, mengungkapkan lafaz yang dinamakan doa iftitah dengan sebaik mungkin, dengan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikat baiat, mengikat janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan ibadat aku, jadikan salat aku, nusuk aku, semuanya hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana yang lainnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada setiap ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan untuk menunaikan ibadah melainkan hanya sahaja ikhlas, murni kerana aku, kata Allah Azza wa Jal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka sebab yang demikian, mana mungkin satu orang yang mengerjakan salat tiba-tiba lalai dia daripada salat, tiba-tiba tidak hadir hatinya ketika mana dia membaca doa iftitah, ketika mana dia mendengar lantunan imam membaca suratul Fatihah, ketika mana dia membaca suratul Fatihah, ketika mana dia mengucapkan tasbih, ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ketika mana dia mengungkapkan bacaan tahiyat, ketika mana dia memberi salam. Mana mungkin satu orang yang bermunajat, satu orang yang berada di hadapan sang kekasih, berada di hadapan zat yang dia sayang, tiba-tiba dia lalai. Satu orang duduk di hadapan isterinya sebagai contoh. Apa perasaan seorang isteri ketika dia sedang berbicara, dia sedang bercakap, dia sedang meluahkan sesuatu penceritaan, baik kisah di tempat kerja ataupun kisah anak-anak ataupun kisah peperiksaan anak-anak. Ketika dia cerita, kita sibuk main handphone, kita sibuk dengan grup WhatsApp kita. Dia duduk bercakap, apa yang akan berlaku? Dia tak ambil handphone kita baling ke dinding tu pun dia kira cukup, dia salihah dah, cukup baik dah. Dia kata apa? Tak apalah, abang nak main handphone, abang main lah, nanti ada masa kita sembang lain. Tu dah kira paling baik dah tu. Dia jentik telinga kita sikit. Tak apalah, abang tak ada masa nak bercakap dengan saya, tak apa, abang main dulu handphone, nanti ada masa kita sembang lain. Suatu perasaan yang datang. Bagaimana keadaan yang demikian datang daripada orang yang mengerjakan salat? Bagaimana keadaan Umar ibn Al-Khattab ketika dia mengimamkan salat, ketika dia baru balik daripada memberi makan seorang ibu tunggal yang dia baru pikul guni makanan, sayur-sayuran dengan lemak di atas bahunya sendiri, dengan dibantu khadamnya yang bernama Al-Aslam, yang nak minta tolong, wahai Amirul Mukminin, tolong bagi aku pikul satu guni ataupun dua guni, kamu satu cukup. Kata Umar ibn Al-Khattab kepada pembantunya Al-Aslam, besok di hadapan Allah, siapakah yang akan ditanya tentang kekhalifahan ini, aku ataupun kamu? Kata Al-Aslam, sudah tentu kamu wahai Amirul Mukminin. Kalau yang demikian, angkat ketiga-tiga gundi ini, letak di atas bahuku, kata Umar ibn Al-Khattab, bawa pergi ke rumah ibu tua tadi yang ada anak-anak, ibu tunggal tadi yang ada anak-anak. Kemudian ketuk pintu, bagi salam, minta izin untuk masuk. Kemudian Umar kata, bolehkah ibu kami izin, minta izin kepada kami untuk kami memasak makanan untuk kamu dan anak-anakmu? Maka sang ibu itu mengizinkan. Maka Umar masuk, masak dengan Al-Aslam, hidangkan makanan, bagi makan jamu kepada anak-anak. Kemudian selesai bagi makan, kata sang ibu, semoga Allah merahmati kamu wahai anak. Sesungguhnya ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu adalah lebih mulia daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dalam keadaan dia tidak sedar, yang sedang siapkan makanan, yang tanggung makanan datang ke rumah dia itu adalah Al-Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Balik selesai bagi makan, ditemani Al-Aslam. Kata Al-Aslam, kami sampai di Masjidin Nabawi, menghampiri waktu subuh, masuk solat 2 rakaat. Kemudian Umar mengimamkan solat. Kemudian Umar membaca sebahagian ayat daripada surah Safat, dan kemudian sampai kepada potongan ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Umar ulang, waqifuhum innahum mas'ulun, yang bermaksud hentikan langkahan kaki mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka pasti akan disoal. Umar jatuh pengsan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
yang terpaksa dipapah dan diusung ke rumah demam 1 minggu di atas ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan langkahan kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti akan ditanya. Sedangkan dia baru balik bagi makan 1 orang ibu bersama anak-anak yatim di rumah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, begitulah keadaan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, menyantuni Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat sebagaimana yang dipertontonkan oleh junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini, sampai saat ini, tahun-tahun, ratusan tahun kemudiannya, ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuba untuk memandai-mandai dalam urusan agama. Masuk malam 1 Rejab mula diadakan sembahyang solat sunat raghaib 12 rakaat sempena menyambut Rejab. Ada yang menyambutnya dengan puasa sampai malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengada-adakan solat sunat dengan niat solat sunat nisfu Sya'ban. Ada yang mengadakan bacaan Yasin 3 kali dan sebagainya. Yang kesemuanya tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa yang dikeluarkan oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang datang yang menyatakan ada perhimpunan pada malam-malam tertentu yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhimpunan dalam Islam sudah jelas, hanya ada pada beberapa perkara. Antaranya perhimpunan mingguan untuk solat Jumaat. Ada perhimpunan tahunan 2 kali yang dinamakan dengan solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha. Ada perhimpunan yang agak lebih besar daripada itu, iaitu perhimpunan di bumi Arafah yang berlaku pada bulan Zulhijjah, yang berlaku pada tanggal 9 Zulhijjah. Itulah perhimpunan-perhimpunan yang dirakamkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, tidak ada perhimpunan-perhimpunan yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan hal yang demikian dalam keadaan kita tidak menafikan kemuliaan pada malam ini. Itu beza. Menafikan suatu amalan bid'ah yang dilakukan pada malam ini tidak bermaksud saya menafikan kemuliaan malam ini yang disebutkan dalam kepelbagaian riwayat, antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ada yang mensahihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban kena giliran dia bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Sampai di 1/3 malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah terbangun dan dia meraba tempat tidur Nabi. Dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Dan dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemuinya berada dalam keadaan salat kepada Allah. Dan Nabi menyatakan ada kemuliaan dan dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua jenis dosa, melainkan dosa 2 jenis kelompok manusia, iaitu dosa manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa manusia yang bermusuhan di atas muka bumi Allah. Kita menyebutkan hal-hal yang bid'ah dalam urusan agama tadi dalam keadaan kita tidak menafikan kemuliaan yang ada pada malam ini. Namun kita memberikan kepada suatu perkara mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak meneruskan qiyamul lail, siapa yang nak beristighfar, siapa yang nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunlah sebelum fajar keesokan paginya. Seperti mana yang kalian yang tuan-tuan bangkit pada malam-malam yang lain. Cuma mungkin pagi besok ada suatu bentuk harapan yang agak lebih dalam hati kita yang ingin kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebahagian riwayat yang menyatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi, tidak ada kaifiat tertentu, tidak ada bacaan-bacaan tertentu, tertib tertentu yang dianjurkan, yang dicontohi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa artinya permintaan orang yang salat? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jika hatinya lalai dan tidak khusyuk, jika tidak dimaksudkan sebagai merendah hati dan doa,
maka teramat mudah diucapkan dengan lisan, dengan hati yang lalai. Apakah lagi jika telah menjadi kebiasaan? Itulah hukum yang dinamakan dengan zikir. Bila dah sering angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka, dah menjadi kebiasaan, maka akhirnya solat itu tidak lagi memberikan suatu inspirasi. Solat itu tidak lagi mampu untuk mengubah dirinya. Solat itu tidak mampu lagi memberikan cerminan yang baik kepada dirinya. Solat itu tidak mampu lagi menahan dirinya daripada melakukan fahsyak dan juga mungkar. Bila dia jadi satu amalan kelaziman yang dia tidak memerhatikan, di mana pada setiap bentuk pergerakan dan bacaan yang dia lakukan, sehingga akhirnya salat itu tidak menjadi satu bentuk penilaian yang baik di sisi Allah, tidak mampu untuk menjadi pemberat di atas neraca mizan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin salat itu akan dipermasalahkan, dan seluruh amalan-amalan yang lain juga akan turut dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Tidak diragukan lagi bahawa maksud daripada bacaan dan zikir adalah pujian, perendahan hati dan doa. Maksud daripada rukuk dan sujud adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Seandainya boleh mengagungkan Allah dengan hati yang lalai, nescaya boleh juga mengagungkan tembok di hadapannya asalkan hati yang lalai. Kalau kata almarhum Syekh Said Hawa dengan nada yang agak keras, kalaulah boleh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lalai, maka tak ada beza kita sembahyang di belakang satu tembok, satu batu, satu tiang yang tidak ada apa-apa penilaian daripada tiang tu kepada diri kita dalam bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita hadap bukan tiang, yang kita hadap bukan dinding, yang kita hadap bukan halangan yang ada di hadapan. Yang sedang kita hadap adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapkan diri kita ialah qiblah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut contoh yang didatangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mencium batu yang akan menjadikan kita sebagai satu orang yang suci dengan mencium Hajarul Aswad, tetapi batu itu dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Al-Khattab, kalau tidak aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu wahai Hajarul Aswad, ma qabbaltak, sudah tentu aku juga tidak akan mencium kamu wahai Hajarul Aswad. Kamu hanya seketul batu hitam dan tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudarat. Tapi setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilihat oleh para sahabat akan kucupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada batu Hajarul Aswad, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan kita pada hari ini tidak akan juga mencium batu Hajarul Aswad. Ciuman bukan dalam memberikan apa-apa kemuliaan pada Hajarul Aswad, tapi kemuliaan mencium batu Hajarul Aswad itu datang daripada ciuman yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan diminta oleh kelompok manusia yang akan diazab oleh Allah kelak, untuk mereka balik ke atas muka bumi Allah untuk mengikuti perintah Allah, wa nattabi'ir rusul, dan mereka ingin untuk mengikuti setiap langkah dan contoh dan teladan yang datang daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya boleh mengagungkan Allah dengan hati yang lalai, nescaya boleh juga mengagungkan tembok di depannya asalkan hati yang lalai. Kalau rukuk dan sujud tidak dimaksudkan dengan ta'zim pengagungan, maka rukuk dan sujud itu hanya merupakan gerakan tulang belakang sahaja. Kalau tidak ada apa-apanya pada pergerakan berdiri, turun kepada rukuk, naik balik, kemudian gerakkan belakang, turun, merapat ke lutut dan sujud. Kata almarhum Syekh Said Hawa, kalau tidak ada suatu pentakziman, satu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan rukuk dan juga sujud, maka ia tidak memberikan apa-apa pun kelebihan pada perbuatan tersebut, melainkan hanya merupakan gerakan belakang, exercise seperti mana kita buat senam aerobik saja. Tidak ada apa-apa melainkan berdiri, tunduk, bangkit, hanya menggerakkan tulang belakang saja, menggerakkan kepala, yang tidak ada kesukaran ketika mengerjakannya. Namun apabila ia datang dalam rupa bentuk solat, berdiri tegaknya diperhatikan,
rukuknya diperhatikan, i'tidalnya diperhatikan, sujudnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sama lagi seperti senam robik, dia tak sama lagi seperti senaman pagi, tetapi ia merupakan satu ujian dalam bentuk pandangan Allah Subhanahu wa taala di atas setiap bentuk perintah yang datang daripada Allah, dengan tujuan untuk mengharmonikan diri kita dengan Allah, untuk mendamaikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk melunaskan hutang kita kepada Allah, untuk menunjukkan kita di atas muka bumi ini hanyalah seorang hamba yang diperintahkan untuk meletakkan kepala kita yang tinggi, yang kita andaikan padanya ada kebijaksanaan, ada kecerdikan, ada kepetahan, ada ilmu. Sekarang kepala itu diarahkan untuk tunduk, dan lubang punggung tempat keluar najis diangkat melebihi kepala kita, dan ia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi kepada Muaz ibn Jabal yang baru balik daripada Yaman, sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma fa'alta ya Muaz?" Apa yang kau lakukan wahai Muaz? Kata Muaz, "Aku melihat orang-orang Yaman sujud kepada raja-raja mereka. Aku merasakan perbuatan ini lebih layak untuk aku sujud kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah tidak kerana perbuatan sujud ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan kuperintahkan pada setiap orang isteri untuk sujud di hadapan suami-suami mereka, di hadapan suami mereka." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah ujian untuk kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat, ingin menilai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian, siapakah yang lebih baik amalnya? Di antara kita, siapakah yang lebih baik solatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita, siapakah yang lebih ikhlas bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tuan-tuan, tanpa hijab? Setiap perbicaraan, setiap doa yang kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duduk dalam tahiyat kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Duduk dalam tahiyat, duduk antara dua sujud kita baca juga Rabbighfirli warhamni warzuq. Doa kita di dalam solat tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin satu orang yang lalai kepada Allah akan dimuliakan oleh Allah dengan mendapat ganjaran yang besar dalam keadaan dia lalai kepada Allah ketika mana dia menunaikan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh yang demikian, maka kembalilah kita kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan contoh dan juga tauladan yang datang daripada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan kalimah subhanallah wa bihamdih sehari 100 kali. Dia akan diberikan kepadanya suatu bentuk kemuliaan dan penghapusan dosa, walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Menghabiskan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga dengan 100 kali sehari 100 kali, untuk kita menjadikan diri kita sebagai satu orang yang cuba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita cuba mengucapkan kesyukuran kepada Allah di atas segala bentuk kemuliaan dan lafaz-lafaz zikir yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak menjadi sebahagian daripada umat yang akan dipersia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak dipersia-siakan, pastikan setiap amal yang ingin kita dirikan adalah merupakan suatu perkara yang boleh kita datangkan hujah dan dalil, ianya adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak dianggap orang yang mengerjakan amal yang sia-sia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia sahaja merasakan amal yang dilakukan itu baik, padahalnya tidak baik.
di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan dan kebajikan kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.